mungkin trik yang tuan-tuan tak tahu. Sebenarnya perancangan mereka ini UMNO bersama dengan PAS dalam Muafakat Nasional bersama dengan rakan-rakan komponen Barisan Nasional. Tetapi dalam masa yang sama PAS akan bersama dengan PN, bersama dengan Bersatu, bersama dengan tokoh-tokoh semburit negara. Yang ini tak kena, tuan-tuan. Apa maknanya? Maknanya sekiranya dalam pilihan raya yang akan datang, kalau ikut hari ini semua orang gembira kerana majlis tertinggi memangkan kerusi yang UMNO menang, semua orang tepuk tangan. Bagi saya inilah satu kenyataan yang sangat tidak bijak. Ramai orang tak nampak. Dulu kita bertanding 122 kerusi di parlimen, betul? Kita menang 54. Sebab apa kita menang 54? Sebab mereka fitnah Datuk Seri Najib mencuri duit 1MDB. Mereka fitnah Datin Seri Rosmah, mereka fitnah GST, mereka cakap macam-macam, betul? Walaupun mereka fitnah kita, tuan-tuan, daripada 122 kerusi yang kita tandingi, kita berjaya memenangi, tuan-tuan, lebih 48%, iaitu sebanyak 54 kerusi. UMNO menang. Saudara, saya nak beritahu orang yang duk kata UMNO dah tunggang langgang, parti dah huru hara, dah nak masuk longkang. Dia orang kata kita ni parti yang dah huru hara, tunggang langgang, nak masuk longkang. Siapa cakap? Muhyiddin cakap. Tapi parti dia, tuan-tuan, bertanding 55 kerusi dan hanya menang 13. 13 tu seorang mati. Bila kita masuk pilihan raya di kawasan Melayu, kita letak calon Cina saja. Kita letak Wee Jae Seng, calon Cina, bertanding dengan Bersatu di kawasan Melayu. Kita menang besar, tuan-tuan. Nak beritahu dengan Bersatu bahawa bila orang dah tahu segala penyelewengan dia, segala penipuan dia untuk menang pilihan raya macam tadi Dr. Zaid cakap, akhirnya, tuan-tuan, letak calon Cina pun dia tak boleh menang. Saudara. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, macam mana kita nak bangga bila MT UMNO mengambil keputusan nak mengekalkan hanya 54 kursi. Yang ini yang ahli UMNO di peringkat cawangan perlu bangkit. Sepatutnya kita bukan hanya bertanding 54 kursi. Kalau bertanding 54 kursi, boleh tak kita menang lebih daripada 54? Boleh? Tak boleh. Jadi sewajarnya, saudara, sewajarnya kita bertanding 122 kursi. Kursi yang PAS menang, yang itu kita bagi pada PAS. Kalau PAS bersama dengan kita lah, kalau PAS masih setia bersama dengan kita bagi pada PAS. Kursi yang kita tak menang, PAS tak menang, sewajarnya kita tengok siapa undi lagi banyak. Kalau BN undi lagi banyak, di situ kita letak calon UMNO. Kalau PAS menang, undi dia lebih banyak di kawasan yang kita kalah tu, di situ kita letak calon PAS. Maka bahawa Mahathir merancang untuk membuat unity government. Unity government ni maknanya kerajaan semua parti ada dalam tu, termasuklah DAP. Baru PAS tersentak, UMNO pun tarik handbrake bersama dengan PAS. Saya dah cakap, memang Mahathir tidak boleh, tuan-tuan, tak 61 bilion 6,610 juta ringgit, tuan-tuan. Dan ini semuanya diberikan secara direct nego, maknanya bagi tanpa proses tender. So kalau dia bagi tanpa proses tender, tuan-tuan, dan tuan-tuan pun tahu, bila menang-menang pilihan raya, 3 bulan pertama dia bagi pada anak dia projek fiber optik Telekom Malaysia, betul? Lepas tu 3 bulan selepas tu dia bagi pula kepada Mirzan Mahathir. Dia bagi pada Petron. Petron, tuan-tuan tahulah, ada kaitan dengan Mirzan Mahathir.
Saudara, semua projek pembekalan petrol dan juga diesel kepada semua kenderaan-kenderaan kerajaan diberikan kepada anak dia. Dulu kita bagi kepada Petronas, ada sikit didapati oleh Shell. Ini termasuk dalam 6.61. Apa lagi yang diberi pada anak dia? Sebelum dia kalah tuan-tuan, dia sempat bagi 21.6 bilion projek fiber optik. Yang ni belum keluar lagi. 21.6 bilion projek fiber optik. Jadi tuan-tuan, kalau dah banyak arahan yang diberikan kepada Lim Guan Eng, banyak arahan yang Mahathir berikan kroni dan anak-anak dia, tuan-tuan, tak boleh. Saya dah cakap benda ni, tapi orang tak percaya. Last kali alhamdulillah, tak apalah, kita lupakan yang lepas. Mereka bentuk kerajaan dengan Muhyiddin. Saya nak beritahu satu saja tuan-tuan. Muhyiddin adalah orang pertama yang telah pun mendengar hasutan Mahathir dan mengambil keputusan untuk menyerang Datuk Seri Najib Tun Razak. Ingat lagi? Dia serang Datuk Najib bertubi-tubi daripada 2015 sampai 2016. 1 tahun dia serang, barulah Datuk Seri Najib, tuan-tuan, selepas selesai lembaga disiplin UMNO, barulah 2016 Tan Sri Muhyiddin Yassin dibuang daripada UMNO. 2016, selepas 1 tahun. Saya baru tegur sekali je tuan-tuan, dah kena buang. Dia lupa apa yang kita dah buat kepada UMNO sepanjang tempoh semenjak UMNO kalah. Apa yang kita buat dia langsung tak ambil kira, dia buang. Tak apa, saya redha tuan-tuan. Tetapi satu benda saya nak ingatkan saudara. Kalau kita boleh terima Tan Sri Muhyiddin, kita boleh terima Tan Sri Muhyiddin, kita tengok mereka mula-mula bila yang di Pertuan Agong memanggil 222 ahli parlimen untuk memilih siapa jadi Perdana Menteri, seorang pun tak layak jadi Perdana Menteri. Ini untuk maklumat tuan-tuan. Sebab tidak ada seorang pun yang berjaya memperolehi 112 undi. Tak ada. Tetapi bila baginda tuanku mengambil keputusan, dia kata okey, kita dah cuba panggil setiap orang untuk memilih, tak ada seorang pun dapat 112. Maka dia kata kita kena panggil ketua-ketua parti, mereka kena berbincang sesama mereka dan membentuk kerajaan campuran. Maka Datuk Zahid Hamidi berbincang dengan Tan Sri Muhyiddin, berbincang dengan Tuan Guru Haji Hadi dan GPS. Akhirnya mereka sepakat untuk membentuk kerajaan. Saya nak beritahu tuan-tuan, kerajaan yang dibentuk tidak cukup 112. Tak cukup 112. Maknanya, saudara, bila-bila masa kalau ada undi tidak percaya, maka Tan Sri Muhyiddin boleh hilang kelayakan sebagai Perdana Menteri. Tetapi tuan-tuan, selepas Datuk Seri Najib memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin, apa yang Tan Sri Muhyiddin buat? Apa yang dia buat tuan-tuan? Dia telah memenjarakan Datuk Seri Najib dengan hukuman penjara sebanyak 12 bulan, kemudian dengan hukuman denda 12 tahun dan hukuman denda 210 juta tuan-tuan. Dan dia tak puas hati saudara. Peguam negara mengarahkan di untuk merayu supaya Datuk Najib dikenakan hukuman yang lebih berat. Saudara, patut tak benda ni berlaku? Saya cakap terus terang, saya bukan taksub pada Datuk Najib, tetapi saudara, bila kita nak hukum seseorang, kita mesti pastikan bahawa seseorang itu jelas bersalah dan tidak ada sebarang keraguan yang dia tu bersalah. Tapi dalam kes Datuk Najib, sepanjang tempoh kita tengok, sepanjang tempoh beliau dibicarakan, saksi-saksi cakap apa? Jolo arahkan dia buat itu, Jolo arahkan dia buat ini. Pegawai daripada M-Bank, Joanna, dia kata Jolo
Jolo arahkan dia, pastikan Datuk Najib tidak tahu sebarang transaksi yang berlaku di dalam akaun amanah yang atas nama Datuk Najib ni. Ni ramai orang tak faham, saya nak bagi jelaskan. Kenapa Datuk Najib ada akaun amanah? Ini adalah apa yang diputuskan oleh Mahathir sendiri, tuan-tuan. Ingat lagi apabila UMNO diharamkan tahun 1987 ke 88 gitu. Ketika itu, tuan-tuan, bil elektrik, bil api UMNO tak boleh bayar. Sebab apa? Sebab bila UMNO diharamkan, saudara, maka apa yang berlaku, kita punya duit semua dibekukan. Bila duit dibekukan, kita tak boleh bayar bil air contohnya, sampai ibu pejabat pun hancing, tuan-tuan, ketika itu. Maka selepas ROS memutuskan 100% keahlian UMNO lama akan mewarisi semua harta dan wang milik UMNO asal, barulah, tuan-tuan, mereka ni buat kempen untuk mencari keahlian. Tun Mahathir tubuhkan UMNO baru. Tengku Razali mula-mula dia tubuh satu parti tapi tak diluluskan. Kemudian dia tubuh, namanya ditukar kepada Parti Melayu Semanggar 46, baru diluluskan. So mereka ni berdua mencari keahlian. Memang susah nak dapat keahlian ni, tetapi alhamdulillah akhirnya Tun Mahathir mengumumkan, kita tak tahulah betul tak betul, dia kata lebih 70% ahli lama sudah masuk menyertai UMNO baru. Dan bila dapat UMNO baru ni lebih daripada 70%, ROS pun serahkan balik duit UMNO, serahkan balik duit ini aset UMNO kepada UMNO baru. Ketika tu UMNO baru lagi, bukan UMNO yang sekarang ni dah dipindah. Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi Penaja yang pertama memutuskan, lepas ni kita jangan simpan semua duit dalam akaun. Anda kena faham, jangan simpan semua duit di dalam akaun. Sebab apa jangan simpan semua duit dalam akaun? Sebab nanti kalau akaun dibekukan, jangan lupa, daripada semenjak kita kalah itu hari, mereka bekukan akaun kita sekali lagi, betul tak? Tapi nasib baik kita ikut apa arahan Mahathir. MT UMNO ketika itu memutuskan, selepas ini jangan semua duit masuk dalam akaun UMNO, sebahagian masuk dalam akaun pemegang amanah. Siapa pemegang amanah UMNO? Nombor 1 Presiden UMNO, nombor 2 Bendahari UMNO, nombor 3 Setiausaha Agung UMNO. Jadi, tuan-tuan, dulu zaman Mahathir memang dia tak pegang duit. Sebab apa? Dia fobia. Dia fobia kerana dia pernah dapat duit pilihan raya tahun 1969, dia kena income tax kerana duit 120,000 tu. Bila tanya dengan UMNO tak nak mengaku. Sebab apa UMNO tak nak mengaku ketika tu? Kerana jumlah 120,000 lebih daripada jumlah yang boleh digunakan pada tahun 1969 untuk biaya pilihan raya. Ni kena faham. Jadi dia suruh siapa? Dia suruh Bendahari UMNO pegang. Bendahari UMNO pula dikenali sebagai Tun Daim, orang yang tak pernah letak benda atas nama dia, semua letak atas nama proksi. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, duit UMNO dulu disimpan oleh beberapa individu. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya pernah simpan dokumen ni. Pengakuan antaranya, tuan-tuan, Tajuddin Ramli, orang yang pernah simpan 50 juta duit UMNO. Antaranya lagi Halim Saad, 50 juta. Ini yang saya ingat. Ada seorang menteri sebelum ni yang juga pemegang, orang yang masih lagi pegang UMNO, saya tak payah sebut lah yang tu. Saya nak beritahu tuan-tuan, jadi bila tukar Pak Lah, tuan-tuan, mereka masih menggunakan proksi. Tapi apa yang berlaku pada pilihan raya umum tahun 2008, saya masih ingat lagi, 2008 kita dekat sini, kita kempen di Shah Alam ni, bendera-bendera PH masa tu Pakatan Rakyat, belum lagi ada ni Barisan Alternatif ataupun Pakatan Rakyat, belum lagi ada sebab apa? Amanah yang kita bagi duit tu, tuan-tuan, ada yang melarikan diri. Datuk Najib menjadi Presiden UMNO, dia tak bagi, sebagian besar letak dalam tabung UMNO. Itu yang duit UMNO disekat, saudara, dalam 200 lebih juta ringgit, yang baru-baru ni dilepaskan 192 juta dilepaskan, tapi saya dengar duit pun tak dapat lagi. Dan yang kedua, saudara,
duit disimpan sikit oleh Datuk Najib, sikit Tengku Adnan, sikit oleh Bendahari UMNO ketika itu yang Sabah, Saleh Syed Keruak. Alhamdulillah tuan-tuan, macam mana kita survive? Antaranya saudara, duit yang Datuk Saleh simpan UMNO, lepas pilihan raya dia pulang balik pada parti. Itu yang kita ada duit nak menggerakkan parti. Kalau tidak mati. Sebab apa? Sebab menang-menang saja mereka terus rampas duit kita, tuan-tuan. Mereka terus bekukan akaun UMNO, dan duit yang tuan-tuan tahu dirampas daripada rumah Datuk Seri Najib di Pavilion betul tak? Ini adalah sebahagian daripada saki baki duit pilihan raya. Pilihan raya ni saudara, kita perlukan belanja sebenarnya yang biasanya kita belanja dekat 2 bilion, 2,000 juta ringgit. Sebab Datuk Najib kena jaga 222 kawasan parlimen, dan dia 100 lebih Dewan Undangan Negeri. Ada duit kita pakai sebelum pilihan raya untuk jaga rakyat. Itu 5 tahun. Habis pilihan raya pakai duit tak? Pakai. Nak bayar kemah, nak bayar itu, nak bayar ini. Tuan-tuan, duit yang 116 juta, yang itu yang menyebabkan banyak bayaran selepas pilihan raya. Sebab kalah-kalah je tuan-tuan, apa dia buat? Kalah-kalahnya dia terus pergi daripada pejabat Perdana Menteri, duit kita yang disimpan di pejabat Perdana Menteri oleh Datuk Najib di dia punya safekeeping dekat bangunan Perdana Putra. Duit itu dipindahkan pergi ke Pavilion selepas kita kalah. Sudah pastilah polis yang tolong mengangkat, saudara. Sebab ada juga kejadian, ada lebih kurang 3.4 juta telah diambil daripada jumlah tersebut, dan mereka 19 orang pun dah kena dakwa pun, tuan-tuan. Jadi saya nak beritahu dengan saudara, apa yang saya kecewa, tuan-tuan, bila Datuk Najib dia beri sokongan kepada Perdana Menteri. Yang mengecewakan saya, saudara, 3 bulan sebelum benda ni berlaku, sebelum jatuh hukum berlaku, saya dah tahu dah. Sebab satu perjumpaan di rumah Abang Muhyiddin Yassin, Datuk Aziz Yassin, di antara suami kepada Chief Justice, Ketua Hakim Negara, dengan Tan Sri Muhyiddin telah pun berlaku, tuan-tuan. Saya dah dapat maklumatnya bahawa nombor 1 Datuk Najib akan kena, nombor 2 Datuk Zahid juga akan kena. Jadi itu sebabnya saya mengambil pendekatan tak sama dengan Datuk Najib. Datuk Najib yakin dia boleh dapat keadilan di mahkamah. Kalau mahkamah tu adil, tuan-tuan, saya nak beritahu, memang Datuk Najib boleh lepas, malah tak boleh didakwa. Kenapa dulu Tan Sri Apandi memutuskan tidak ada pendakwaan? Sebabnya, tuan-tuan, kes ini kes orang yang bernama Nik Faisal. Dia ialah CEO SRC International. Dia juga ialah orang yang diamanahkan menguruskan akaun amanah ni. Dia tukang kolek duit orang nak derma untuk UMNO, yang nak kolek untuk belanja pilihan raya. Dia tukang jaga akaun ni. SRC International, takkan dia tak tahu bahawa dia boleh masukkan duit tu ke dalam akaun Tengkunan ke, ataupun masuk dalam akaun Datuk Seri Saleh Syed Keruak. Ini duit ni, tuan-tuan, untuk apa, tuan-tuan? Duit ini ialah duit yang dipanggil sebagai Corporate Social Responsibility, Corporate Social Responsibility, CSR. Mana-mana syarikat dia memang bagi CSR. Yang ini dia nak bagi pada UMNO. So yang menyebabkan hari ini Datuk Najib didakwa ialah kerana Kerajaan Pakatan Harapan menukar Peguam Negara, nak pastikan, nak tunjukkan imej buruk Datuk Najib seolah-olah dia mencuri duit 1MDB. Dia kenakan kes yang bernilai 42 juta ringgit, sedangkan dulu dia nyanyi 2.6, betul tak? Saudara, dia tidak ada bukti nak kenakan Datuk Najib 2.6. Yang dia ada, tuan-tuan, nak membuktikan bahawa
masuk dalam akaun Datuk Najib 42 juta ringgit daripada SRC International. Duit ni memang masuk. Memang masuk. Tetapi kenapa dulu Peguam Negara tak dakwa Datuk Najib? Sebab ni duit ini tuan-tuan dimasukkan tanpa Datuk Najib sedar. Tuan-tuan kena faham. Ada orang tanya, Datuk Najib dia belanja je, kan? Takkan dia tak tahu duit masuk dalam akaun dia? Tuan-tuan, akaun ni Nik Faisal jaga. Jadi kerja Datuk Najib luluskan, okey, buat masjid sana, buat masjid sini. Itu sebabnya duit ni dibelanjakan kebanyakannya buat masjid ataupun bagi pada orang asli, macam Tok Pa pun terima, betul tak? Tapi pasal dia dah lompat masuk bersatu, tuan-tuan, terus selamat. Terus selamat. Saya nak beritahu saudara, bila cek Datuk Najib sign. Jadi apa yang berlaku ke atas Datuk Najib ni, tuan-tuan, saudara, dia samalah seperti, ambil contoh, saya pegawai tinggi kerajaan, kawan kita ni dia berkawan dengan saya, dia minta tolong saya luluskan projek. Saya tengok pun, oh dia ni memang kelayakan, saya pun luluskan projek. Tanpa pengetahuan saya, dia dapat nombor akaun saya, dia bank in ke dalam akaun saya. Tuan-tuan, dia bank in dalam akaun saya. Akaun saya ni saya tak cek, sebab banyak sumber yang masuk akaun saya ni. Saya ni didakwa menerima rasuah. Kalau saya tak tahu dia nak bank in dalam akaun saya. Kalau ikut undang-undang di Malaysia tak boleh. Kan Datuk Najib dulu, sebab dia tak tahu. Dan dalam mahkamah pun semua cakap bahawa Jolo arahkan tu, Jolo arahkan ni. Tetapi persoalan dia, bagaimana Jolo, saksi utama, the main culprit, tidak dipanggil bagi keterangan. Nik Faisal, orang yang masukkan duit dalam akaun, lepas tu lari, tidak dipanggil bagi keterangan. Tiba-tiba Datuk Najib boleh didakwa dan kemudian dijatuhkan hukuman pula, tuan-tuan. Kalau benda ni berlaku di negara luar, saudara, dah lama dah kes ni dibuang tong sampah. Tapi nak buat macam mana? Pasal ketika zaman Pakatan Harapan, rule of law semua hancur, bertukar menjadi law of the jungle. Bila zaman law of the jungle ni, saudara, apa yang berlaku? Hakim yang mengadili kes Datuk Najib ni, nama dia Hakim Sufian, kalau tak silap saya. Dia hakim lain. Tapi seminggu, apa nama? Hakim Sufian ni menjadi hakim dengan hakim jadi hakim dalam kes yang melibatkan jenayah, tak pernah jadi hakim. Tapi semua sekali kes-kes orang UMNO, kes Datuk Najib, kes Datuk Zahid, kes Tengku Adnan, kes apa lagi, ada beberapa akan pada hakim ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sendiri boleh fikirlah sejauh mana hakim ni boleh berlaku adil, kerana ianya telah dilantik oleh kerajaan di bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Saya nak beritahu saudara, pada pandangan saya, semua kes yang berniat jahat, semua pendakwaan terpilih lah ni, tuan-tuan. Dulu zaman Pakatan Harapan 22 bulan, kes-kes yang melibatkan orang UMNO semua kena, betul tak? Kes yang melibatkan, contohnya Lim Guan Eng, 60 saksi dah dinamakan, 25 dah dipanggil, ada 35 belum lagi dipanggil. Walaupun Ketua Hakim Negara dia dah tukar, Tan Sri Richard Malanjun orang dia, Peguam Negara dia dah tukar, Ketua Peguam Komunis Ching Ping punya peguam dia sendiri, Lim Guan Eng punya peguam, dah dilantik jadi Peguam Negara. Dia tak berani teruskan. Apa dia buat, tuan-tuan? Dia telah mengarahkan supaya Tommy Thomas menggugurkan kes. Dan dia digugurkan kes bukan setakat gugur, sebab hakim dia pegang, tuan-tuan, kes dia ni dilepaskan. Hakim Datuk Hadaria memutuskan supaya kita Mohsen mohon supaya
disemak semula keputusan Hakim Datuk Hadari. Sepatutnya belum tahu apa berlaku. Jam 8.30 pagi tiba-tiba datang arahan daripada pejabat Tan Sri Richard Malanjun memutuskan bahawa Hakim Datuk Abdul Karim ditukar kepada Hakim Datuk Hadariah. Maknanya Hakim Datuk Hadariah yang membuat keputusan itu diambil ganti Datuk Abdul Karim untuk menyemak keputusan dia sendiri. Itu sebab saya cakap, saya tak takut nak sumbat saya dalam penjara, sumbat. Ini realiti. Ini realiti tuan-tuan. Dia buat keputusan, dia sendiri semak. Tuan-tuan rasa boleh tak diberikan keadilan dalam kes yang melibatkan Lim Guang Eng? Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Itu sebab kita bantah. Hari ini bila dah bentuk kerajaan bersama bersatu, Datuk Najib daripada awal lagi sokong Perikatan Nasional, betul tak betul? Maka sewajarnya hari ini apa yang patut dibuat tuan-tuan ialah semua kes yang berniat jahat semasa zaman pemerintahan Pakatan Harapan harus digugurkan. Betul tak? Bila mereka jadi kerajaan, apa dia buat? Dia lantik Tommy Thomas. Tommy Thomas pertama menggugurkan kes mana dia nak gugur. Kedua, kes pun dia boleh dakwa. Dia ada kuasa pendakwaan. Dan ketiga, dia boleh dakwa Uli Amar Malis daripada Pertuan Agong. Begitu dia Melayu. Mahkamah khas Peguam Negara. Saya nak beritahu dengan tuan, bila dia apa dia buat? Melibatkan Sibarasa Rahsia. Dia buat kes yang melibatkan Eric Paulson, kes melibatkan Tamrin Ghaffar, Tien Chua, siapa lagi? Hasan Karim, Rafizi Ramli, ini Pang Likun, kes yang melibatkan Lim Guang Eng, kes yang melibatkan LTT. Betul tak? Semua buang. Betul tak betul? Kalau dulu dia boleh buat, dia boleh buang semua. Kalau dulu Muhyiddin boleh tutup mata dia, Azmin boleh tutup mata dia, kes Semurid Azmin sampai sekarang tidak diambil tindakan. Betul tak betul? Tuan-tuan, takkan ketua polis negara tak boleh cam. Dia cam. Dia nak bagi ketersiasatan kepada Peguam Negara. Tapi apa yang Peguam Negara buat? Peguam Negara ni saudara orang DAP. Dia melindungi Azmin Ali. Hari ini bila Azmin Ali pula diangkat menjadi timbalan Perdana Menteri, namanya Menteri Kanan 1, tuan-tuan. Tetapi dia duduk pejabat di pejabat timbalan Perdana Menteri dulu. Dia duduk rumah pun Seri Satria, maknanya dia timbalan Perdana Menteri. Tuan-tuan, ini realiti. Kalau Azmin punya kes dia boleh tutup. Takkan kes penganiayaan ke atas Datuk Seri Najib, kes penganiayaan ke atas Datuk Zahid, kes penganiayaan ke atas Bendahara Datuk Mat Maslan, ke atas Bung Mokhtar, kes penganiayaan ke atas siapa seorang lagi ni, Tan Sri Syarif Samad, dia tak boleh gugur kan? Saya punya kes pun satu hal juga tuan-tuan. Bila Datuk Ahmad buat keterangan di dalam mahkamah, dia mengaku dia terima duit, dia kaki tangan awam terima gaji daripada Absolution RM10,000. Kemudian dia mengaku selaku kaki tangan awam dia terima 3.7 juta hasil duit penyelewengan 1MDB ni di akaun dia di BSI Switzerland. Dia sebagai kaki tangan awam dia mengaku dia terima duit $200,000 daripada Jolo. Saya report polis tuan-tuan, dengan kemungkinan di mana datang keikhlasan. Saudara, kita jemput Tan Sri Muhyiddin Yassin masuk UMNO. Kalau dia betul bukan Melayu, saudara, bukan buat parti baru, betul tak? Dia sepatutnya masuk UMNO. Lainlah kalau Zahid tak nak terima saya. 3 kali saya hantar surat, dia memang tak nak terima saya dalam UMNO. Kalau saya buat parti baru, lain cerita. Ini tuan-tuan, Datuk Zahid offer supaya
Tan Sri Muhyiddin kembali ke dalam UMNO. Tuan-tuan, dia tolak tuan-tuan. Tadi dah cantik dah, dah cantik dah buat usul supaya dalam pilihan raya akan kita berhadapan dengan pilihan raya dalam keadaan UMNO bersama dengan BN dan PAS di dalam Muafakat Nasional. Itu jangan digadaikan kerusi-kerusi UMNO. Pada tahun 2018 diberikan kepada pengkhianat yang bernama Muhyiddin, pengkhianat yang bernama Azmin Ali, Zuraida Kamarudin dan sebagainya. Akan menyertai Muafakat Nasional, akan bersama dengan bersatu. UMNO bukan lagi parti dominan lepas ni tuan-tuan, kerana mereka dah curi 16 orang daripada UMNO, mereka dah curi 9 orang daripada PKR, lepas ni 6 orang pula daripada PAN dia curi, kemudian Azmin dah tawan lagi 4 orang daripada PKR. Maka lepas ni bersatu akan jadi parti yang ahli parlimen dia lebih besar jumlahnya daripada UMNO, bukan parti yang lebih besar. Ini jangan salah anggap tuan-tuan. Mereka mempunyai ahli parlimen yang lebih ramai, tapi ahli parlimen ni tuan-tuan, value dia hanya sampai bulan November. Bila bulan November parlimen dibubarkan saudara, value ahli parlimen ni tak ada. Maka yang ada value saudara ialah siapa yang memperolehi sokongan rakyat terbanyak. Kalau nak dihitung daripada jumlah ahli UMNO ada 3.7 juta orang. Betul tak betul? Dan saya yakin rakyat Malaysia yang atas pagar sekalipun yang sudah boleh menilai sama ada yang pegang kuasa 22 tahun lebih baik ke, yang pegang kuasa beberapa bulan ni lebih baik ke, atau mungkin Datuk Najib yang sudah 9 tahun memegang kuasa lebih baik. Saya yakin tuan-tuan, kalau kita ditakdirkan kita terpaksa bersendiri sekalipun dalam pilihan raya umum yang akan datang, saya yakin Barisan Nasional boleh memenangi dengan simple majority, insya-Allah tuan-tuan, tak ada masalah. Jadi harapan saya supaya ahli-ahli UMNO, walau macam mana pun kita frustrated dengan parti ni, dengan saya yakin ramai ahli UMNO ni semua semangat wajar, tapi bila tengok pemimpin UMNO buat macam ni, kita rasa frust. Betul tak betul? Kita rasa frust. Tapi frust macam mana pun kita mesti sentiasa berdiri teguh bersama dengan UMNO, kerana kepimpinan UMNO boleh kita ubah pada tahun hadapan.